Assalamualaikum semua. Hai. Okey, hari ni saya nak share satu aplikasi dekat handphone yang kita boleh gunakan untuk remove atau memadam background. Okey, macam kita tahu, kita selalu cari gambar kat internet, okey, kat Google, kita dapat gambar tu dan kita nak guna, tapi kadang-kadang ada tulisan, ada beberapa image yang kita tak perlukan. Jadi kita boleh remove menggunakan apps inilah. Okey, first sekali kita pergilah dekat kita punya Play Store untuk pengguna Android dan iOS, pergilah dekat dia punya store tu. Okey, then kita pun carilah background eraser, magic eraser and white background. Okey, kat sini kalau kita cari sebenarnya terlalu banyak background eraser, remove eraser, remove background dalam apps ni. Tapi untuk beginner ataupun yang paling simple, inilah yang sesuai digunakan. Banyak lagi, tapi yang lain tu dia banyak apps lain, dia banyak tambahan lain lah, ada layer, ada apa semua. Jadi untuk yang pertama kali nak guna, yang ni saya suggest lah. So install macam biasa. Okey, selepas dah install, kita just open. Okey, bila kita open, kita akan tengoklah ini adalah paparan utama untuk background eraser tadilah. Okey, jadi dah dapat, kita akan nampak satu kotak kuning dan kita, okey, ini adalah kita nak pilih gambar daripada kita punya galeri foto. Okey, dan bila kita klik gambar akan keluar paparan seperti ini. Okey, kita boleh tengok di atas ada crop right. Okey, di bawah ni ada 1:1, 2:1, 1:2. Okey, ini adalah kita size untuk kita crop. Okey, yang ni bergantung kita nak macam mana kan. Kita nak gambar tu macam mana ikut yang kita nak lah. Okey, jadi dia macam-macam saiz yang ada. Okey, terpulang nak kawan-kawan nak ambil yang mana. Okey, contohlah saya nak ambil yang ni. Okey, so saya just crop. Boleh tekan crop kat bawah, boleh tekan right kat atas. Okey, bila kita tekan crop, okey, dia akan fokus kepada saiz yang kita ambil sahaja tadi. Okey, bila dah ada paparan macam ni, kita boleh tengok di atas ni ada cursor offset. Okey, cursor offset ni sebenarnya dia bukanlah kata tak penting, tapi dia sebenarnya atas keselesaan kita. Kalau perasan, dia ada satu indikator ni. Kalau saya tekan ke bawah, okey, nampak tak pergerakan pemadam, gambar pemadam dengan yang simbol bulat hijau tu kan, dia akan mengikut. Okey, maksudnya ini adalah pergerakan tangan kita nantilah. Okey, saya lebih selesa pemadam yang bulat bawah ni berada jauh daripada yang tengah tu, sebab kita senang nak kontrol, kita nampak dia. Tapi setengah orang dia suka je pemadam tu berada betul-betul di tengah mata bulat tu. Okey, kita tengok satu-satu Okey, contoh macam ni, saya tak suka dekat lah. Okey, untuk yang paparan di bawah, hujung ni adalah satu petak yang mana ini adalah background. Okey, kalau saya tekan dia akan jadi hitam. Okey, kebiasaannya saya memang akan tekan lah, sebabnya kita nak bagi nampak perbezaan selepas kita padam tu. Okey, yang ni, yang panjang indikator ni adalah untuk mata pemadam. Mata pemadam bila digunakan untuk manual. Kalau tengok manual ni dia warna kuning kan. Okey, jadi ini mata pemadam dia lah. Nak saiz berapa. Okey, auto ni adalah kita klik, sekali klik je dia akan auto. Dia akan baca semua gambar background tu lah. Background tu dia auto padam. Okey, itu untuk auto. Okey, magic ni biasanya magic ni biasanya dia akan remove atau padam yang celah-celah, yang sulit-sulit lah, yang di celah-celah yang auto dengan manual tak dapat buat lah. Okey, repair ni biasanya kita nak repair, tapi saya jarang guna repair sebab auto dengan manual ni, auto, manual dan magic ni sudah cukup lah untuk saya. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, first kali biasanya saya akan auto untuk remove dulu. Okey, so kita auto dulu ya kali pertama. Okey, untuk kali kedua, okey, boleh juga nak guna auto dekat tulisan ni, tapi jenuh lah satu-satu. So untuk yang tulisan besar ni biasanya saya akan guna manual. Okey, nampak tak bila pemadam saya ni, cursor offset saya ni jauh, jadi saya senang nak nampak saya padam kat mana. Okey, nampak kan pergerakan ni kan. Okey, ini kalau cursor offset saya berada kat sini, saya pun tak nampak kat mana. Silap-silap boleh padam. Nampak dah terpadam.
Ni dah terpadam bunga kat atas ni, jadi kita undur balik. Okey, jadi sebab tu cursor offset ni saya suka jauh. Okey, supaya saya nampak mata pemadam ni dah padam apa. Okey, yang ni memang bergantung kepada keselesaan masing-masing lah. Okey, contoh kita dah clear. Okey, ini yang manual. Okey, contoh kita nak guna magic. Okey, magic ni biasanya kita akan pergi. Okey, magic ni yang celah-celah, tapi okey, kita kecilkan sikit. Okey, magic ni kalau tengok, ni saya cuba dulu Okey, magic ni dia biasanya dia akan ikut kalau kita nak buang ni kan, nampak tak dia magic ni. Dia akan buang macam ni lah. Okey, tapi saya jarang jugalah guna magic. Saya biasanya auto dengan manual sahaja. Okey, jadi lagi contoh lah, saya tak nak kat sini. Okay, kita tak nak yang putih-putih ni. Sebagai contoh, gambar ni nanti saya nak letak di atas di atas kertas berwarna pink ke, nak background pink ke, hijau ke. Jadi sebab tu saya perlu remove semua yang putih-putih ni. Okey, kita cuba tengok. Okey, sampai sini, sampailah kita boleh zoom in, zoom out sampai kita perhati. Contohlah ada celah ni, kita macam tak nak. Okey, kita tak. Dia akan padam jugalah. Okey, lagi kat mana? Kita cari-cari. Okey, kat sini. Okey, padam. Okey, kita padam. Okey, kita tekan zoom. Tekan zoom baru boleh bergerak. Kalau tak tekan zoom tak boleh. Okey, macam tempat ni kecil, kita auto kan, kita padam, Okey, lagi mana lagi? Okey, yang ni putih-putih ni tak payah sebab itu memang corak bunga lah. Okey, sampailah kita puas hati. Okey, kalau kita perasan masih ada titik-titik putih kecil-kecil ni kan. Okey, yang ni jangan risau. Ni biasanya kita kita akan hilangkan masa smooth lah. Okey, kita klik okey. Jadi okey. Nampak tak? Bila putih kita tak nampak sangat kan bintik-bintik tu. Bila background hitam akan nampak. Okey, kat bawah ni ada smooth. Okey, smooth ni kita nak bagi sharp gambar sebenarnya, nak hilangkan ni. Tapi kalau perasan saya tekan satu. Okey, ranting kayu, ranting-ranting bunga ni hilang. Jadi saya tak nak. Saya nak ranting tu, saya guna kosong lah. Okey, kalau gambar biasa yang tak ada ranting, gambar yang ni, biasanya saya akan guna 2 atau 3. Okey, jadi kat sini terpulang pada kat kita. Dia sebenarnya kalau tengok, kalau cuba fokus kepada bunga besar, contoh yang ni fokus pada yang atas ni. Okey, bila 4, 5 sebenarnya dia lagi sharp. Nampak tak, bila ini 5 lagi sharp, sampai bunga yang halus-halus pun dia dah padam. Jadi bila kita, ini atas kita lah macam mana. Okey, kalau nak ambil gambar besar saja bolehlah buat macam ni. So saya tak nak, saya memang nak ranting yang kecil-kecil tu, saya biarkan kosong dan saya tanda right. Okey, sampai step kat sini. Sebelum kita save, kat bawah ni ada transparent, white dan black. Okey, ini adalah background yang kita nak guna. Okey, sebagai contoh, kalau saya nak letak background dia nanti warna biru, jadi saya perlu ambil transparent lah, supaya bunga ni boleh letak atas biru. Okey, kalau white ni yang mana kita nak belakang dia putih je. Okey, dan black ni black lah. Okey, jadi terpulang, tapi kebiasaannya saya memang suka transparent. Sebab walaupun background kita putih, bila transparent ni kita bebas sikit lah nak tulis apa semua kan, nak bawa gambar tu. Okey, jadi dah settle pilih background dia, kita boleh tekan save. Okey, tekan save ni dia banyak. Boleh save kat gallery, Instagram, Facebook, WhatsApp, kita boleh share. Okey, saya biasanya akan save ke gallery dulu. Okey, save gallery. Okey, macam mana rupa dia kat gallery? Okey, kalau kita tengok kat sini adalah hitam. Okey, sebenarnya dia bukan hitam. Dia adalah transparent sebab saya pilih transparent tadi kan. Okey, jadi dia macam ni lah rupa dia. Bila saya nak mendesign apa-apa, nak buat apa-apa cover ke, untuk saya buat di laptop, saya akan share menggunakan Bluetooth lah. Okey, kita akan ke Bluetooth ni. Okey, kita akan pergi ke ni lah saya punya laptop, dan dia akan send ke sana lah. Sending file tu saya punya nama laptop lah. Okey, sekarang ni tak boleh not send sebab laptop saya tak on, saya tak ready untuk receive dokumen ini. Okey, itu saja, harap bermanfaat. Terima kasih, bye.